Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, guru-guru, ustaz-ustaz dan seterusnya, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah dalam kesempatan yang ada ni dalam masa lebih kurang 10 hingga 15 minit, sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian ilmu yang akan saya sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan selepas ini kita boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang terlewat ataupun yang tidak berada di sini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Abasa, surah yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang bermaksud dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuka masam dan berpaling kerana telah datang kepadanya seorang buta. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang ke-80 ini sebagai teguran ta'limiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terlepas pandang, seolah-olah Nabi Muhammad telah meremehkan seorang tua. Jadi tajuk tazkirah kita pada tengah hari ini, larangan meremehkan orang lain. Okey. Ni selalu berlaku lah di kalangan masyarakat kita ni. Tengok orang yang berpakaian biasa-biasa je, kita tengok sebelah mata. Kita tengok orang-orang luar yang datang dekat surau kita ni, minta maaf, daripada Pakistan ke apa, kita tengok dia sebelah mata, kan? Kita sebagai seorang bos, kita tengok anak buah kita ni macam tak ada apa-apa, kan? Aku bos, aku ada PhD, aku ada master. Kau ada apa? SPM, diploma. Betul tak? Kita orang kaya, kita tengok orang miskin ni, alah, tak ada apa-apa, jauh beza dengan aku, kan? Kita orang smart, handsome, bergaya, pakaian yang mewah. Kita tengok orang-orang yang kurang berada, pakaian biasa, kita tengok dia, nak rapat dengan dia pun dah jauh sekali. Betul tak? Kalau dia datang dekat kita, kita melarikan diri, kan? Selalu macam itulah berlaku. Tapi bukan di sini. Bukan di sini, di tempat lain. Jadi Allah turunkan ayat 1 hingga 3 ni untuk bagi pengajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak meremehkan orang. Kisahnya berlaku pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan para pembesar Quraisy pada ketika itu. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib, Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf. Ni otak-otak ketua-ketua Quraisy, yang pada ketika itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy ni untuk berdakwah kepada mereka. Dan pada ketika itu datanglah seorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, seorang tua yang jelek. Kalau tengok dia ni orang tua lah, jelek tu maksudnya apa? Kurang sempurna. Dia ni buta. Tapi dia dah masuk Islam.
dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan sesuatu, untuk mendalami ilmu agama Islam. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad berpaling ataupun bermasam muka dengan si tua ni yang buta. Jadi orang buta dia tak nampak lah. Jadi dia tak ada rasa apa-apa. Kan? Jadi orang kita tengah cakap sedap-sedap. Betul tak? Cakap pula dengan YB. YB adun ada, parlimen ada. Tiba-tiba orang tua mari sebelah kita nak tanya sesuatu. Agak-agak kita bengang ke tak? Kita ni berhajat dengan YB. Kan? Yang tak sponsor nak besarkan lagi surau kita ni. Sebagai contoh. Tiba-tiba datang seorang tua nak tanya sesuatu pasal Islam dekat kita. Kita buat donor orang panggil. Buat dek je. Jadi begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tanpa sengaja, bukan dia sengaja, tanpa sengaja. Kerana dia berharap, dia bercakap dengan orang-orang pembesar Quraisy ini dengan harapan pembesar-pembesar Quraisy ini boleh masuk Islam. Padahal kita tahu Abu Jahal ni sampai mati memang tak masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surah Abasa ni tadi, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Inilah sebab kenapa turunnya surah Abasa ni. Larangan ataupun teguran kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak meremehkan orang lain. Tak kiralah dia tu kecil, dia tu tua, dia tidak berpangkat, sosioekonomi dia macam mana pun tak kira. Faham tak? Boleh lah? Yang kedua, kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecil je orangnya. Kalau tempat kita sekarang ni orang yang kurang vitamin lah, kurang zat. Kurus dan kecil. Kurus dan kecil berbanding dengan sahabat-sahabat lain yang agak besar dan sasa tubuhnya. Okay? Jadi suatu ketika dah nak masuk waktu solat, Abdullah bin Mas'ud ni tertinggal kayu siwak, berus gigi. Dululah tak ada berus gigi. Dia guna kayu siwak. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun panjat pokok. Ketika panjat pokok tu, angin bertiup dan terselaklah kain yang dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud sehinggalah menampakkan betisnya yang kecil. Keruh je. Lalu sahabat-sahabat lain yang berada pada ketika itu ketawa. Bukan ketawa kira mengejek. Kan selalu kan kalau kita tengok orang berjalan pun jatuh kita pun ketawa. Betul tak? Secara automatik. Macam tu. Kan? Bukan sengaja kita kita mengejek dia. Ni bukan mengejek. Secara spontan dia suka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat lain, "Kenapa engkau ketawa? Kenapa engkau ketawa?" Lalu ada salah seorang sahabat pun berkata, "Kita ketawa kerana kita suka tengok betis Abdullah bin Mas'ud tu kecil je. Tak macam dengan betis-betis kami yang besar ni. Tak sama. Kalau main bola agak kuruh kering je dia. Kan? Bila nak sumbat gol. Betul tak? Kita mengharapkan penyerang kita yang sasa. Rupa-rupanya penyerang tu tak boleh sumbat gol pun. Pemain yang kecil tadi yang sumbat gol rupa-rupanya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sahabat-sahabat, "Demi Allah, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lebih berat timbangannya kalau dibandingkan dengan Gunung Uhud." Bayangkan. Kan? Jadi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu perkara itu tadi, maka sahabat-sahabat lain pun diam daripada ketawa tadi lalu minta maaf dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau nak tahu Abdullah bin Mas'ud ni, walaupun dia kecil, orangnya rendah, kakinya kecil saja, dia adalah antara sahabat dan pahlawan yang hebat. Dialah yang mampu membunuh Abu Jahal dalam perang Badar.
Dialah juga satu-satunya sahabat yang berani keluar di depan membacakan Al-Quran secara jahar, secara kuat dan lantang. Pada ketika itu, Islam ni dikembangkan secara secara sembunyi. Takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi Abdullah bin Mas'ud, dia tak takut. Dia mengaji secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Hebatnya dia, walaupun dia kecil. Kita agak-agaknya boleh ke tak? Kan? Jadi, apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran cerita Abdullah bin Mas'ud ni, jangan sesekali kita meremehkan orang tu. Kita tak tahu, orang yang kita remehkan tu sebenarnya lebih baik daripada kita. Kan? Rupa-rupanya orang yang tidak ada ijazah tu, sembahyang sunat duha tak pernah tinggal. Kan? Orang yang miskin di sebelah rumah kita, tak punya kereta yang besar, makan pun apa yang ada, rupa-rupanya tak pernah miss solat tahajud. Kan? Orang yang buruk pakaiannya, selekeh pakaiannya, rupa-rupanya dia adalah orang yang lebih banyak berinfak daripada kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan-golongan orang yang suka meremehkan orang. Kemungkinan besar pada satu hari, orang yang kita remehkan tu, orang yang kita pandang sebelah mata tu, dialah yang tolong kita. Kan? Dialah yang tolong kita. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya dalam masa 10 hingga 15 minit ini bermanfaat kepada kita semua. Mungkin boleh disampaikan kepada rakan-rakan kita yang terlewat pada hari ini. InsyaAllah, yang baik dapatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Baik, sedikit makluman ya, makluman penting untuk tuan-tuan dan juga untuk makluman ahli karyah. Mohon disampaikan kepada seluruh ahli karyah. Yang pertama yang saya nak maklumkan ialah berkenaan nombor akaun ataupun bank yang digunakan Surah Haji Maksum telah ditukar daripada bank Islam kepada MyBank. Dengan tujuan untuk mempermudahkan urusan. Jadi buat masa ini akaun Surah Haji Maksum dan juga akaun Khairat Kematian. Kita dah ada akaun yang baru, nombor yang baru, dan yang lama buat masa ini masih aktif lagi sehinggalah hujung bulan ini akan ditutup. Bank Islam dan juga RCB Bank yang lama akan ditutup. Ya, jadi akan siapa-siapa yang istiqomah memberi sumbangan secara online, nanti kita akan maklumkanlah nombor dan ada di slide dan juga akan diwakilkan di grup-grup WhatsApp di bawah karya Surah Haji Maksum. Ya, untuk makluman, untuk itu nombor akaun Surah Haji Maksum telah ditukar kepada akaun yang baru iaitu bank MyBank. Okay, yang keduanya berkenaan pemasangan kapet. Kutipan jumlah yang terkumpul sumbangan kapet sehingga 16 hari bulan 9 di tempoh hari adalah sebanyak RM18,892. Jadi insya-Allah sepatutnya seperti mana yang saya nyatakan, kita akan cuba pasang sebelum 1 Oktober, namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan ada perkara-perkara yang perlu diuruskan. Jadi tarikh yang baru setelah berbincang dengan kontraktor ataupun pihak pembekal ialah pada 10 hari bulan 10 baru kita akan pasang kapet baru, ya. Dan seterusnya yang ketiga, kita semua sedia maklum, insya-Allah pada 27 hari bulan Selasa malam Rabu tu adalah 1 Rabiul Awal. Jadi kita cuba menghidupkan kembali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita baca berzanzi, berselawat sehingga 12 malam. Kita cuba mengimarahkan semula, ya. Jadi insya-Allah kalau saya tak ada pengajian, selepas solat Isyak tu hanya akan baca 1 rawi ataupun 1 atiril dan terus berselawat.
Kalau misalnya kata pada malam itu tidak ada pengajian, selepas solat maghrib akan terus baca berzanzi cukup masa antara maghrib dan isyak dan berselawat. Sama-sama kita menghidupkan dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mohon sama-samalah kita melapangkan sedikit masa untuk mengimarahkan rumah Allah dan dalam masa yang sama juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk amal kebaikan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk khutbah pada hari ini ialah sempurnakan zakatmu. Zakat adalah ibadah yang wajib di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan di awal khutbah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah atau keluarkanlah zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam menanggung amanah zakat ini, pihak Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dan Lembaga Zakat Selangor senantiasa berusaha menyampaikan ilmu dan kefahaman agar ibadah zakat itu dapat ditunaikan dengan betul dan sempurna. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Biarpun kewajiban membayar zakat tidak dapat dinafikan lagi, kerana ia adalah rukun Islam dan disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu hadis. Namun begitu, umat Islam perlu memahami bahawa kewajiban zakat itu perlulah datang seiring dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apabila gagal memahami ibadah zakat, maka kesannya ialah pelaksanaan zakat juga akan menjadi salah. Ini kerana zakat diwajibkan dengan matlamat dan hikmah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan di antara sumber utama kesejahteraan itu ialah apabila kekayaan dapat dikongsi bersama golongan yang memerlukan. Perkongsian harta ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang bermaksud, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengelakkan berlakunya kejadian yang buruk dalam masyarakat. Kejadian jenayah yang berkait dengan kemiskinan, misalnya mencuri, merompak, meragut, dan sebagainya, boleh ditangani dengan berkesan jika zakat dilaksanakan dengan betul. Ini kerana zakat itu sendiri sifatnya menghalang kekayaan itu daripada hanya berlegar dalam kalangan orang-orang kaya sahaja, dan menyakiti hati dan perasaan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, hukum atau fatwa ke atas zakat juga berubah mengikut perubahan keadaan. Keadaan, tempat dan masa. Seiring dengan dunia ini yang terus berkembang, maka umat Islam hendaklah senantiasa ambil tahu tentang perubahan-perubahan fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dari semasa ke semasa. Kegagalan mengikuti perubahan fatwa boleh menyebabkan zakat yang ditunaikan juga tidak sempurna. Misalnya, pada tahun 2017 yang lalu, fatwa kutipan zakat 2013 telah dipindah
dan ia melibatkan perubahan yang besar kepada banyak corak kutipan zakat di Selangor. Antaranya ialah harta yang dikenakan zakat pendapatan telah ditambah, yaitu dengan memasukkan pemberian pihak lain yang diperolehi bukan dari sumber pekerjaan sebagai wajib zakatkan. Manakala keadaan taksiran zakat yang disimpan juga diubah daripada mengambil baki terendah kepada baki di penghujung tahun. Begitu juga dengan fatwa ke atas pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan wang pekerja atau KWSP, yaitu setiap pengeluaran adalah diwajibkan zakat pada saat wang itu diperolehi dan bukannya dikeluarkan zakat selepas setahun diperolehi. Malah ada satu ketetapan lebih besar telah difatwakan, yaitu umat Islam wajib menggabungkan 4 jenis harta semasa mengira zakatnya. 4 jenis harta berkenaan adalah wang simpanan, wang pelaburan, emas bukan perhiasan, dan emas perhiasan yang melebihi uruf kebiasaan atau melebihi 800 gram. Pada tahun 2021 yang lalu, sebuah fatwa mengenai zakat ke atas mata wang kripto turut diluluskan di Selangor. Maka umat Islam yang mencipta kekayaan dengan cara melabur atau menyimpan dalam mata wang kripto wajib menunaikan zakatnya. Seiring dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Wa'addu zakata amwalikum." Dan tunaikan zakat atas harta kekayaan kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh itu, umat Islam yang tinggal atau berada di negeri Selangor adalah wajib mentaati semua fatwa ini kerana ia adalah perintah ulil amri di bawah pemerintahan Dulia Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan zaman juga, maka lembaga zakat Selangor telah menerokai pelbagai kaedah baru untuk memudahkan urusan zakat, sama ada kutipan maupun agihannya. Misalnya, dalam isu bayaran zakat, umat Islam boleh memilih untuk melaksanakan kewajiban zakat tanpa perlu hadir ke mana-mana kaunter zakat secara fizikal. Mereka boleh menghubungi talian khidmat pelanggan dan bertanya kepada persoalan zakat. Ataupun lebih mudah, mereka boleh membuat taksiran zakat secara persendirian dengan hanya memuat turun aplikasi zakat di internet termasuk di telefon bimbit masing-masing. Umat Islam hanya perlu masukkan maklumat jumlah harta mereka saja dan seterusnya. Ia akan dikira secara otomatik oleh komputer. Seterusnya jawaban sama ada mereka layak membayar zakat ataupun tidak akan diberikan. Selanjutnya mereka boleh langsung membuat pembayaran melalui pelbagai saluran internet yang disediakan. Seiring dengan matlamat untuk menggalakkan dan memudahkan umat Islam membayar zakat, maka bermula 15 Jun hingga 31 Julai 2022 yang lalu, Lembaga Zakat juga telah menjalankan kempen bulan taksir zakat kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bulan taksir zakat dan semua pengiraan ke atas zakat ini, kita bolehlah merujuk kepada laman web Lembaga Zakat Selangor, yaitu di zakatselangor.com.my, atau muat turun aplikasi Zakat Selangor
di telefon tangan masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah hasil daripada kutipan zakat yang tinggi ini kepada umat Islam di Selangor? Jawabannya ialah, ia dapat menyantuni lebih 1/2 juta umat Islam yang memerlukan, khususnya dari kalangan fakir, miskin, mu'alaf, orang-orang yang sakit, anak-anak yang belajar di universiti, dan sebagainya. Misalnya pada tahun 2021 yang lalu, dengan kutipan zakat sebanyak RM 992 juta poin 9 maka sebanyak 929 juta telah diagihkan kembali kepada 8 asnaf. Ia melibatkan lebih daripada 60,000 buah keluarga asnaf fakir, miskin, mu'alaf dan berbagai daerah. Zakat juga membolehkan Lembaga Zakat Selangor melaksanakan banyak program pembangunan asnaf di Selangor. Misalnya bantuan keuangan bulanan, sewa rumah, baik pulih rumah, menanggung kos perubatan asnaf, meneruskan bantuan pendidikan rendah, menengah dan tinggi, dan dermahasiswa, bimbingan dan perlindungan kepada asnaf yang ditimpa masalah sosial, menganjurkan kelas-kelas pendidikan mu'alaf, bantuan modal perniagaan asnaf, membiayai atau mendanai usaha dakwah, banyak lagi. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah sama-sama mengambil tanggungjawab dengan membuat kiraan atau taksiran zakat yang betul seperti mana ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, umat Islam juga hendaklah menyadari bahawa perbuatan menghina, mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan mana-mana fatwa adalah satu kesalahan. Yang ketiga, umat Islam juga hendaklah membayar zakat di kaunter-kaunter lembaga zakat Selangor di seluruh negeri atau melalui medium online dan aplikasi zakat Selangor demi memastikan ia benar-benar berkesan kepada asnaf yang menerimanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah dan zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. At-Taubah 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز صالح الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنقو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyadaid wal mihan. بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول قد قامت الصلاة،
قد قامت الصلاة وقضى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والشرف والمدعوة وصاحبه أحمد. استووا واعتدلوا صفوفكم فإن tasfiyah sufuf min tamamis shalah. Lurus dan dapatkan shaf. Pastikan tumit mencat garisan kuning supaya lurus dan sempurna salat insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فضل جماعة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني على ذكرك وشكرك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا الله يا كريم. ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. سهل امورنا ووسع ارزاقنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.